Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini 21/12/2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-35, juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan baca pada kali ini, ayat 38, 40, 39, 40, 41. 38 sehingga ayat 41. Inilah perbincangan kita insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita masih lagi di dalam perbincangan kita tentang tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, iaitulah tentang ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui semua perkara yang di langit, yang di bumi, yang ada dalam hati manusia. Maknanya tak ada benda yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Ayat ini munasabah dianya setelah kita bincangkan dalam ayat lepas, fazuqu fama lizzalimina min nasir. Rasakanlah azab neraka, tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong. Tengok ayat 37 yang lepas, bahawa orang kafir sentiasa berada dalam keadaan azab, walaupun tempoh mereka berada dalam kekufuran di atas dunia sekejap, tapi azab dia tak putus-putus. Maka jangan orang kata mahkamah Allah tidak adil, tidak telus. Allah kata, aku tahu semua. Yang di langit, yang di bumi, dalam dada manusia, dalam hati manusia pun aku tahu. Apa yang kamu sembunyikan daripada kekufuran, apa yang kamu sembunyikan daripada nifak, sifat munafik, daripada sifat riak, dan semua perkara. Jadi ayat ini para jemaah sekalian menjadi ayat yang besar bagi kita orang beriman supaya berwaspada. Waspada ni bukan amaran banjir, bukan amaran tsunami, bukan amaran gempa bumi, tapi amaran pembalasan di akhirat esok. Apa yang ada, yang kamu lakukan, yang zahir, yang tersembunyi, hatta ma fis sudur, di bawah pengetahuan, pengawasan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang yakin ini tak boleh berani-berani. Jangan nak tunjuk gedebeh, orang Kelantan kata, sebab Allah tahu belaka apa yang kita lakukan. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian ringkasnya. Untuk jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 947. 947. Ayat 38. Tengok ayat lah. Mana-mana surah pun tengok ayat jumpa. Mana-mana edisi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidhatis sudur. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Balik kepada ayat kita. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia yang di langit dan di bumi. Ingat kita tu. Allah Ta'ala tahu semua. Ghaibis sama. Yang tersembunyi di langit dan di bumi. Hak tak tersembunyi tahu. Hak tersembunyi pun dia tahu. Jadi apa lagi yang zahir lagi tahu. Apa lagi? Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Jadi kata di ulama tafsir, bukan maksud dia hak dalam dada ni ada belakang ni, ada hati, ada jantung, ada limpa, ada paru-paru. Itu alat. Tapi maksudnya Allah Ta'ala tahu apa yang terkandung di dalam hati manusia. Sebab tu dia panggil hati. Duduk sini, orang tunjuk hati di sini. Walaupun ulama berbeza pandangan tentang hati mana tu. Apa hati tu? Adakah jantung yang pam darah tu? Ataupun hati love, qalb yang kamu duduk tunjuk gambar-gambar tu? Ataupun maksud dia lain? Jawabnya maksudnya hati nurani. Hati nurani. Jadi bukan itu Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam bumi. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam langit. Jadi di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla sentiasa. Jadi jangan tak boleh kita berani. Maknanya Allah Ta'ala dah sebut kepada kita amalan dua-dua puak dalam ayat yang lepas. Amalan orang beriman, amalan orang kafir. Kemudian ayat ini Allah sebut kepada kita, ini dia panggil munasabah. Luahnya ilmu Allah Azza wa Jalla, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Maknanya sa'at ilmihi, luahnya ilmu Allah Azza wa Jalla itu dia tahu semua. Jadi tak ada siapa boleh bantah
Batas apa? Ada salah catat kot. Kami tak buat pun. Nah, itu cerita lain, itu cerita makhluk. Kan? Cerita makhluk. Ada orang yang tak pernah pergi ke negeri lain tapi tiba-tiba dapat surat saman, dia buat kesalahan jalan raya di sana. Dia kata aku tak pernah pergi. Ini mana kata apa? Mungkin dalam mimpi. Tapi itu kerja manusia. Tapi kerja Allah Azza wa Jalla dan para malaikat pencatatnya langsung tidak ada kesalahan. Namun begitu Allah bagi peluang. Ketika dibentangkan laporan amalan, Tuhan kata baca. Lepas dia baca, Tuhan tanya, ada bantahan? Tak ada ya Rabbi, semua betul belaka. Nak kata apa? Itu menunjukkan ketelusan keadilan Allah Azza wa Jalla, diberi peluang untuk membela diri kalau masih boleh dia bela. Nak bela ke mana? Semua benda kita buat dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh penyaksi daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Ta'ala tahu semua perkara, jangan berani-berani. Innahu alimun bidhatis sudur, bahkan hak dalam hatimu pun Tuhan tahu. Jadi kalau orang lain kata dia tahu hati orang, itu kita kata bohong terang-terangan. Mana ada orang boleh tahu dalam hati orang? Tak mungkin, tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Sebab dalam hati, kerana itu yang dalam hati mesti dijelmakan kepada anggota. Baru kita, oh gitu. Sebagaimana selalu ana sebut, kata-kata apa ni, ulama katakan al-ina'u bima fihi yandah, bekah tu akan mengeluarkan isi kandungan dia. Kalau dalam jak tu ada jus, keluar jus. Ada orang keluar orang, ada teh, ada keluar teh. Jadi sama juga dengan manusia ni, kita boleh kesan apa dalam hati manusia melalui percakapan dia, melalui perbuatan dia. Kalau keluar percakapan sekian-sekian, kita tahulah itulah isi hatinya. Baik. Maknanya kita tak boleh buat walaupun apa saja benda tak baik, sebab semua duduk di bawah pengetahuan ilmu Allah Azza wa Jalla. Semua dia duduk di bawah mana? Di bawah ilmu Allah. Jadi kalau kita berani juga, jawabnya kita rempuh satu perkara yang akan mendedahkan kesusahan kepada kita di akhirat. Baik, kita pindah kepada ayat 39. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Allah lah yang menjadikan kamu orang-orang yang berkuasa di muka bumi, silih berganti. Ingat kita ni. Kan? Manusia ni silih berganti, bertukar shift, kata orang, tukar shift. Dulu atuk kita duduk sini, atas bumi ni. Ayah kita, sekarang ni datuk dengan ayah sudah tidak ada. Kita pula mari dengan anak-anak kita. Tak lama kita pula tak ada, naik anak dengan cucu. Begitulah dia panggil. Dan kerja manusia ni silih berganti. Saya ibaratkan dia panggil tukar shift lah, senang. Tukar shift. Kalau tidak, penuh dunia ni. Mainan tak bertukar, penuh dunia ni. Jadi sekarang ni dunia tak sempat penuh. Sebab manusia ada mati, ada hidup. Ada yang hidup, ada yang mati. Kadang-kadang mati beramai-ramai dalam peperangan, dalam wabak dan sebagainya. Khalaifa fil ardi, ja'alakum khalaifa fil ardi. Khalaif, Ibnu Ashur kata khalaif jam'u khalifah. Khalaif jam'u dia khalifah. Huwa alladhi yakhlufu ghairahu, orang yang menggantikan orang lain, itu nama dia khalifah. Pengganti, itu nama khalifah. Jadi khalifah ni pengganti dan juga penguasa, petugas. Kita ni sebagai khalifah, artinya Allah Ta'ala lantik kita sebagai manusia sebagai orang yang memakmurkan bumi ini. Makmurkan bumi ini dengan apa? Dengan perkara baik, dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Jangan makmur dengan maksiat. Tuhan tak hantar pada kita mari sini supaya buat maksiat. Tidak. Habis orang buat juga, itu awak sendiri yang cari pasal. Itu dia panggil khalifah, makna pengganti. Yang memakmurkan bumi ini. Dengan apa? Dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi ada juga orang mari atas bumi, buat syariat sendiri, buat undang-undang sendiri, maka jadilah dia tu kafir. Na'udzubillah. Baik. Kerana itu, sebagian ulama menegur orang yang mengatakan manusia ni khalifah Allah di muka bumi. La. Kita tak ada, Tuhan tak perlu pada khalifah, tak perlu pada pengganti. Itu Rasulullah, itu utusan Tuhan hantar.
Khalifah mana pengganti. Sebab itulah dinamakan Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar, nama dia Khalifati Rasulillah. Panjang. Tukar kepada Amirul Mukminin. Itu menarik juga untuk dibincangkan para asatizah, para pendakwa, bincangkan tajuk perkataan Khalifah Allah di muka bumi. Saya lebih cenderung pada pandangan yang mengatakan tidak elok. Kita kata Khalifah Allah, kita kata Khalifah saja. Tuhan kata inna ja'alna khalifatan, dia tak kata khalifati dalam ayat Quran. Tak apalah, benda tu khilaf. Kalau orang sebut, kita kata saya tak nak sebut. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi, khalaif jamu khalifah. Allah Ta'ala yang lantik kamu menjadi khalifah, yakni orang yang berkuasa di muka bumi, silih berganti. Kalau tidak, penuh dunia ni. Faman kafara fa'alaihi kufruhu. Dan orang-orang yang kafir, sesiapa yang kufur engkar, maka balasan kufurnya itu akan menimpa atas dirinya sendiri. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbim illa maqta. Dan orang-orang kafir itu kufurnya tidak menambahkan mereka di sisi Tuhan mereka, melainkan kemurkaan dan kehinaan. Lagi kafir kuat, lagi hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita nampak atas dunia ni, nampak mereka hebat, gah, menjadi penguasa besar dunia. Kita kata itu semua tu cakap boa belaka tu, kuasa besar dunia apa? Sudah makan pergi ke tandas juga awak pun. Jadi menambah puak-puak peramalan puak kafir itu menambahkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah. Sebagian dalam surah Ghafir ayat 10, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada puak kafir, kemurkaan Allah Ta'ala lebih besar daripada kemurkaan kamu, daripada diri kamu sendiri. Jadi inaknya la maqtullah. Dari sini kata menambahkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Allah ulang sekali lagi. Dan juga orang-orang yang kafir itu kufurnya tidak menambahkan mereka, melainkan kerugian jua. Rugi sajalah puak-puak kafir, tak ada apa dah. Tengok nota di bawah. Ayat ini menyatakan nikmat Allah menjadikan manusia berkuasa di muka bumi. Nikmat kuasa itu nikmat yang disyukuri, sebab itulah nasihat kita juga kepada penulis-penulis, pengulah isu banjir ni, contohnya berpada-padalah tuan-tuan, tulis biar baik. Di saat orang sedang berada dalam air, dalam lumpur, kita dah buat ulasan macam-macam. Ini bala, ini kemurkaan Allah, semua kita tahu. Semua yang berlaku itu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Bala ataupun Allah nak uji untuk naik darjat. Dia dua ya dalam bala ni. Tapi kita nak tuduh satu-satu, nak tuduh berkonspirasi, berteori, nanti dululah. Bagi selesai dulu, pergi basuh rumah orang banjir dulu, lepas ni kita muhasabah, insya-Allah. Nah, sekarang ni waktu banjir, waktu orang duduk dalam selut, pergi tolong dulu. Pergi bantu orang dulu. Cari sebanyak mungkin. Macam-macam dia tulis. Kata-kata perli, kata-kata sindiran, semua benda orang buat tak kena belaka. Kita nak kata apa? Waktu tu sangat darurat. Nak masuk pun tak boleh. Air naik terlalu mendadak. Kereta tenggelam. Orang duduk dalam kereta pun tenggelam. Jadi kita nak kata apa? Bukan senang, bukan mudah. Lepas tu masuk waktu malam, penyelamat nak pergi pun tak nampak. Bagi SMS nombor jalan sudah tenggelam. Jalan mana tak tahu. Jadi banyaklah perkara-perkara yang kita juga perlu muhasabah. Sebab itulah nasihat kita kepada orang-orang pengulah ni, mengulas dengan baik, dengan adil. Hari ni kita kena, hari ni kawasan orang, kita tak tahu bila pula kawasan kita. Ana setelah melalui banjir besar di pondok ini, bermula 24 Disember 2014 dulu, saya dapat merasai
apa yang dirasai oleh sahabat-sahabat kita di kawasan yang kena banjir sekarang. Kita tahu air naik mendadak, barang-barang rosak depan mata, harta benda tenggelam begitu saja. Dalam keadaan ini kita nak duduk mana? Nak duduk di mana? Naik atas rumah sudah tenggelam. Naik atas masjid hampir tenggelam. Itulah suasana yang berlaku. Makanan sudah terputus. Jadi banyak benda yang kita kena muhasabah. Banyak benda yang kita kena bincang. Jangan duk mengamuk orang tu, orang ni, orang tak mari tolong, tak mari apa. Orang nak tolong macam mana? Di kawasan saya ni pagi lagi, pejabat bomba, polis, semua tenggelam. Dulu daripada kita lagi. Nak kata apa? Nak mengharapkan kepada siapa? Jadi kita kena bantu sama-sama kita lah. Tolong menolong tu kena ada. Wa ta'awanu. Jadi kita asyik duk ulah je benda. Kita tak kena, kita ulah lah. Bila kita kena pun kita ulah juga. Kadang-kadang dia duk mengulah Tuhan duk jauh. Yang dia ambil gambar, dia ulas, biar gambar berbicara. Kamu tak tahu apa yang berlaku di tempat yang ada itu. Jadi kita baiklah. Saya sekarang ni minta bantuan kepada semua kita. Hololah bantuan. Kalau tak boleh pergi sendiri, bantu holo kepada NGO yang berada di sana. Dia berada di lapangan, kan? Sebab waktu banjir ni di saat kita duduk dalam lumpur, saat terputusnya bekalan, itu waktu yang paling besar sekali bila kita nak bantu orang. Dapat air sebotol pun kita rasa nikmat. Takkan nak minum air hujan yang bercampur macam-macam. Allahu Akbar. Itu dia panggil saat yang paling gawat, yang paling getir, 2 hari pertama itu, 3 hari. Lepas tu NGO akan datang. Banyaklah mari tu. InsyaAllah ada orang akan pergi. Seluruh Malaysia akan pergi bantu, akan pergi tolong basuh rumah dan sebagainya. Saya di awal lagi mengatakan jazakumullahu khaira. Allah Ta'ala lah balah kepada tuan-tuan, puan-puan yang berkhidmat semata-mata kerana Allah. Saya selepas daripada banjir di sini, saya berkhutbah pada hari itu di bawah satu tajuk, NGO adalah manusia ajaib. Dia bantu orang tanpa gaji, tanpa apa, semata-mata pergi nak tolong orang kerana Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Mulia hati umat Islam, mulia hati manusia apabila tengok sahabat-sahabat dia ditimpa ujian, mereka juga mencari untuk memberi bantuan. Baik, balik semula ke tafsir kita. Dia spontan dia keluar, kita pun tak tahan juga, kena bagi juga sepatah kata untuk memulihkan semangat orang yang kena banjir dan semangat sahabat-sahabat kita yang nak membantu orang-orang yang dalam kesusahan itu. Allahu Akbar. Allah, cakap banyak tak guna, pergi kerja ni baru ada kerja. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita sambung pada ayat kita, ayat 40. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu jadi sekutu-sekutu yang kamu seru dan sembah selain dari Allah? Apa yang kamu boleh buat? Apa yang kamu boleh tunjukkan kepada kami? Apa dia peranan, yang sekutu yang kamu syirik ada Allah Ta'ala itu, apa kuasa dia? Apa dia boleh tolong kamu? Apa boleh tak? Apa yang kita boleh buat? Apa yang dia boleh tolong? Aruni. Dia buat apa? Dia buat apa-apanya. Dia sendiri itu kamu yang pahak, kamu yang ukir. Boleh buat apa? Jadi ayat ni dia panggil ayat munazarah. Ayat ketika kita berdebat dengan orang kafir, kita kena pegang kepala. Kalau orang kata pegang tengkuk. Membuat apa? Orang benda yang kamu syirik itu, apa yang peranan dia? Apa tugas dia? Apa jasa dia? Tak ada apa. Habis kenapa kamu syirik? Ini dia panggil Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak tunjukkan supaya mereka celik mata. Betul juga ni. Kita duk sembah benda tokoh kayu, tokoh batu ni. Duk panggil ahli tu, ahli ni yang tak ada nampak apa pun. Kita Allah, Nabi ajar kita panggil Allah, kita pula ajar masyarakat kita duk panggil penjaga pokok, penjaga kampung. Ini semua panggilan-panggilan yang tidak baik. Baik. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat. Atau beritahu pada aku, adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah
dalam menciptakan dan menguruskan langit? Ada? Tak ada juga. Jadi semua cakap itu saja. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu, atau pernahkah kami memberikan mereka sebuah kitab, mengakui mereka menjadi kongsi kami. Mana ada surah MOU, kata orang. Pernah Tuhan tunjuk surah MOU? Kan? Puak kapi tunjuk MOU dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kuasa, kita kongsi kuasa. Kan? Nah, buat pakatan, kita kata tak ada apa. Jangan duduk main. Allahu Akbar. Jadi semua hujah-hujah orang kafir sudah dipatahkan. Semua perkara telah dimatikan. Tapi apa boleh buat, mereka masih lagi degil kerah kepala. Allah kata apa? Bal in ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Tidak ada sesuatu alasan pun. Bahkan orang-orang yang zalim itu, zalim di sini kita dah sebut banyak kali dah kepada para pelajar. Zalim dalam bab akidah makna syirik. Zalim dalam bab akidah syirik. Zalim dalam bab kehidupan melakukan maksiat pada diri sendiri. Zalim kepada orang lain makna kena kepada orang. Jadi ada 3 kategori zalim yang kita kena. Bila sebut zalim tu banyak kategori ada. Banyak kategori. Allahu Akbar. Tengok ni. Dan bahkan orang-orang yang zalim itu terpedaya dengan kata-kata yang dibuat oleh setengahnya kepada yang lain. Kata-kata yang hanya menjanjikan perkara yang tidak benar. Tengok ayat ni kata apa? Nota di bawah kata ayat ini memberikan hujah-hujah yang menunjukkan bahawa perbuatan syirik tidak berdasarkan sebarang alasan yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak ada alasan yang diterima. Bal ya'idu zalimun, puak-puak kafir itu tak ada alasan apa-apa, cuma mereka duduk di bawah terpedaya. Urur, janji-janji kosong yang dibuat oleh syaitan, oleh kawan-kawan dia sendiri, dengan konon-kononnya lah, inilah pandangan yang benar, akhir sekali bawa pada ajaran sesat. Bawa pada teori-teori yang menyesatkan manusia. Tak kira lah teori apa, Darwin ke, teori macam-macam nama teori orang putih ni. Kita nak sebut berasa letih dah, kan? Tak usah sebut-sebut lah. Yang penting teori kafir tu tak jadi kerja belaka. Orang kata tak pakai kerja belaka yang adanya balik kita kepada kitab Allah, balik kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang selamat. Itu yang selamat. Kalau tidak susah kita. Hidup cari benda tak selamat buat apa? Sebagaimana kata Qurtubi, ya'idu zalimun tu. Orang-orang zalim tu duduk janji-janji dengan geng-geng dia. Dia kata apa? Qaulus sadah lissafalah. Kata-kata ketua kepada orang bawah. Kata-kata ketua kepada orang yang di bawah. Anna hadhil ahliyah. Dia kata Tuhan kita ni memberi manfaat, mendekatkan kita kepada Allah. Syaitan pun mari juga. Mari pula geng ajaran sesat ni pula macam-macam yang percaya. Percaya ke dewa, percaya ke ruh, percaya kepada macam-macam atas nama wali, atas nama apa, panggil habis segala benda. Terlupa nak panggil Allah. Jangan. Sebab itulah kita duk ajar para pelajar, baliklah kita kepada jalan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berdoa, dalam bab bermunajat, dalam bab bertawasul. Kalau ada bantahan keras, benda tu khilaf, orang ni kata berat kata-kata ini, kita korek juga, kona juga nak suruh boleh. Sedangkan banyak lagi ucapan-ucapan, munajat, zikir-zikir, selawat-selawat yang diajar oleh Nabi yang memang tidak ada sebarang masalah. Kenapa kita duduk cari yang ada masalah? Nak korek juga supaya tidak jadi masalah. Risiko dia tinggi. Tuan-tuan pilihlah yang tak ada masalah daripada yang ada masalah. Orang cakap ini bacaan ini solid 100% daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat yang sahih.
Tak ada bantahan. Yang ini ada bantahan. Khilaf je. Ialah khilaf pun ada bantahan. Jadi kita nak ambil yang mana? Tenangkah hati kita bila dibantah? Tak tenang. Bila orang bantah tak tenang, amalan kita tu, kita akan tuduh orang yang membantah pula dengan tuduhan macam-macam. Orang nak selamat ke dia. Kan? Nak selamat ke dia. Contohnya, orang ni dah duduk dalam air, lemas. Kita pergi holo pelampung. Dia kata, kau gila. Mengingat aku tak pandai berenang ke? Masya Allah. Tunggulah awak. Jadi kita kata macam tu. Orang nak selamat kita, kita marah pula. Macam-macam tuduhan kita buat. Na'udzubillah. Baiklah. Sebagai penutup pada ayat kita ini, ayat yang ke-41. Ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala walaupun kamu derhaka. Walaupun kamu macam-macam kamu kata kepada Tuhan. Kan? Sebagaimana dalam surah Maryam kepada dalam surah Allah Ta'ala sebut hampir-hampir langit runtuh tu. Apa ayat? Ya tafattarna, mari kita cari. Dalam surah Maryam, takadus samatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir langit itu pecah. Bumi terbelah. Bukit buka bergoncang setelah kamu mengatakan Allah ada anak. Sebab itulah mari hujung-hujung tahun ni orang duk merayakan anak Tuhan, mengatakan ada anak, pakai topi merah, kita pakai juga. Jangan tuan-tuan. Tengok Allah kata apa. Kalau tengok kekemurukan Allah, hancur dunia ni. Tapi rahmat Allah Ta'ala kepada kita, tengok dalam ayat 41. Inna Allaha yumsikus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menahan dan memeliharakan langit dan bumi supaya tidak berganjak dari perbuatan dan keadaan yang ditetapkan baginya. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak jadikan bumi goncang sikit berapa skala ya, baik. Sekali dia turunkan hujan, lebih sikit taburan hujan, banjir habis dah kawasan kita. Tenggelam habis dah kawasan kita. Nak kata apa? Sekali ombak di lautan lompat lebih sikit daripada biasa. Gelombang dia, naik. Terbalik habis. Pantai-pantai rusak habis. Mari tsunami. Allahu Akbar. Tengok Allah Ta'ala bagi. Tanda tuan-tuan. Ayat ini viralkan. Daripada sekarang ni kepada hari yang dikatakan hari kelahiran Nabi Isa, yang orang buat syirik pada Allah Ta'ala itu. Tulis ayat surah Maryam ayat 90-91. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Bukit terbelah, bukit buka habis, nak runtuh habis, langit pun nak runtuh. Sebab apa? Marah kepada orang yang mendakwa Tuhan tu ada anak. Kita suka-suka seronok ya. Nah, pergi dekat supermarket, orang duk pasang lampu, pasang pokok, bagi topi merah, ambil topi merah letak kepala anak kita dia. Letak ambil gambar sini. Cantiknya baby. Cantik apa baby? Kau pakai pakaian tu syiar kepada agama orang kafir. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan, jangan duk main. Bukit nak runtuh dengan sebab orang kata Tuhan ada anak. Kita nak pergi main mesra-mesra dengan pakaian orang dakwa Tuhan ada anak, jangan. Seronok-seronok ya Ustaz. Main-main je. Main-main apa? Ini isu akidah. Bukannya isu main-main. Kalau benda budaya-budaya kita kata tak apa. Tapi benda yang berkait dengan akidah, jangan sekali-kali. Di ayat ni berat. Tuhan kata apa? Inna Allah yumsikus samawati wal ard an tazula. Sesungguhnya Allah menahan dan memeliharakan langit dan bumi supaya tidak berganjak dari perbuatan dan keadaan ditetapkan mereka. Tuhan atur semua perjalanan. Wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Dan jika keduanya ditakdirkan berganjak, maka tidak ada siapa pun yang dapat menahannya dari berlaku demikian selain dari Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah amat penyabar lagi amat pengampun. Tengok nota di bawah. Setelah menafikan sebarang kekuasaan dari makhluk yang dijadikan sekutu-sekutu itu,
Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini kekuasaannya yang mutlak. Kuasa mutlak. Baik para pelajar, kita faham dah ayat ini bahawa Allah Ta'ala tu dengan rahmat dia tahan kemurkaan dia, dan dia tidak ambil tindakan cepat-cepat kepada hamba dia. Sebab apa? Diberi peluang. Takut-takutlah ahli syirik itu nak jadi orang beriman. Diberi peluang, mudah-mudahan orang yang buat maksiat yutan balik menjadi orang baik. Berapa ramai di kalangan kita dulu lara, leka, tapi alhamdulillah hari ini sudah menjadi pencinta masjid, pencinta rumah Allah, pencinta majlis ilmu, pencinta Al-Quran. Tuan-tuan sendiri boleh nilaikan di mana kita dulu, di mana kita lah ni. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Oi, dulu lara ustaz. Sebut sakat lara je, jangan sebut jahiliah ke saya. Saya tak nak dengar. Ni ada orang ni semangat sangat bila dia nak dia bertaubat. Mari jumpa kita, ustaz, saya dulu jahiliah. Ish, awak ni, awak jahiliah, saya pemain dengan dia. Awak pernah jumpa dengan mendiang Abu Jahal ke? Dia kata, ustaz, main kita dah. Main-main pula Abu jahiliah ni apa benda? Dulu cakap saya lara gitu, bolehlah. Lara tu setakat tu je. Tapi kalau sebut jahiliah ni, banyak benda yang kita boleh terfikir dalam kepala kita. Tak, jahiliah ni macam-macam. Baik, tengok ayat tafsir. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Ta'ala jaga langit, bumi supaya duduk di tempat masing-masing, jangan bergoyang. Maknanya Tuhan tak bagi hilang sebelum sampai masa lah. Kalau dah kiamat esok, sampai masa dia. Jadi itu pun sekali Tuhan bagi sedikit ujian, berubah landscape bumi. Banyak orang tunjuk gambar. Dulu sungai ikut ni, sekali mari tsunami bertukar dah ikut ni. Dulu pulau duduk sini, ini pulau, macam-macam. Berubah sikit je, sedikit je berubah. Dengan sedikit cuitan, orang panggil cubit sikit, supaya manusia ni insaf, sedar. Tapi tak sedar juga, kan? Tak sedar juga kita. Mari apa ni, Covid, duduk kelahi ke Covid. Mari banjir, duduk kelahi ke banjir. Apa benda yang kita tak kelahi? Sepatutnya makin menambahkan keinsafan, kesedaran. Makin banyak kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Tengok orang duduk dalam masjid, menumpang teduh di masjid, banjir pun komen. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan begitu. Pengalaman kita dulu masa banjir, imam bagi tahu, dia kata, ustaz, dah masjid ni orang buat tempat tinggi. Betul rupanya. Waktu tak banjir kita marah, buat tempat tinggi masjid ni, orang tua-tua nak naik payah. Masa tu bila banjir, cerdik AJK masjid ni, bina tempat tinggi, selamat orang. Kalau tidak macam mana? Rumah semua tenggelam, masjid je tinggi. Jadi Allah nak uji supaya kita melangkah ke masjid waktu tak hujan. Langkahlah sebagaimana kamu. Jadi kita boleh peringatkan lepas pada ni lah. Tapi masa orang duduk banjir ni jangan cakap. Sebagaimana kamu melangkah masjid waktu banjir, langkahlah kaki kamu ke masjid waktu tak hujan. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baiklah. Tamatlah tafsir ringkas kepada ayat ini. Kalau nak hurai panjang boleh panjangkan, tapi kita berhenti setakat itu dulu. Saya nak pergi kepada beberapa al-fawaid at-tarbawiyah, faedah-faedah dari sudut pendidikan, dan diikuti dengan faedah al-ilmiyah, insya-Allah. Baik. Dalam ayat ini Allah kata apa? Ayat yang kita baca ni. Tengok ayat 38. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati. Di mana ke hati duduk mana? Ayat ini kata ulama, aina al-qalb, hati duduk di mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dalam suratul Hajj ayat 46, buta hati yang ada dalam dada. Ini isyarat bahawa pengkalan baik buruk kita tu dah duduk dalam hati. Kalau kata hati baik, semua orang tunjuk sini. Dalam hadis pun ada Nabi tunjuk al-iman hahuna, iman di sini.
Mana pengkalan dia di sini. Tapi di mana dia? Qalbun, di mana qalbun? Adakah qalbun tu, kalau bahasa Arab kata qalbun dengan makna jantung. Yang duk pam darah tu, pak tu. Kalau hati love tu dipanggil kabidun. Kita kata hati. Sebab itulah para ulama pengkaji mengatakan maksudnya hati nurani. Duduk di sini, kawasan dia di sini, pengkalan dia, di dada. Alhamdulillah. Sebab tu ulama kata bukan Tuhan tahu dalam dada tu. Tuhan tahu semua, tapi nak tahu dalam hati kamu. Dan ayat ini juga at-tahzir. Tanda tuan-tuan. Ayat ini juga menjadi amaran keras. Apa yang kita sembunyi dalam hati kita tu, apa yang kita zahirkan biar sama tuan-tuan. Yang kita bimbangnya zahirnya baik, tapi dalam hatinya kufur. Dalam hati yang munafik, na'udzubillah. Atau bagi orang kita beriman, dalam hatinya riya, takabur, mencari glamour. La. Allah Ta'ala tahu dalam hati. Allah Ta'ala suluh dalam hati kamu. Jadi hati-hatilah kita dengan hati kita ni. Sentiasalah kita gilak hati kita, perbetulkan niat kita, bersihkan hati kita daripada sebarang benda yang buruk, benda yang tak baik. Anda dah tunjukkan kitab kita tu, penama bagi hati tu, di antara kitab kecil yang sesuai untuk kita nak mula membersihkan hati kita. Ataupun ada sebuah kitab juga yang saya usahakan, beberapa kitab motivasi seperti kitab Musafir Menuju Allah ataupun Dunia Bukan Syurga. Ini semua kitab-kitab dia panggil, dalam istilah orang panggil lah tasawuf moden lah. Saya kata tak adalah motivasi keimanan. Itu lebih menarik untuk kita. Tuan-tuan boleh dapatkan buku itu. Kalau ada, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya dapat pahala, insya-Allah. Yang kedua, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Huwallazi, tengok ayat 39, Allah yang menjadikan kamu orang yang berkuasa di muka bumi. Tuan-tuan ingat, ayat ini bisyaratun lil mu'minin, menjadi khabar gembira kepada orang mukmin, wa inzarul lil kafirin, amaran kepada puak kafir. Sebab yang dominan di atas dunia ni kafir. Yang dominan atas dunia ni puak kafir. Bermula daripada siapa lagi? Zaman Nabi Nuh, kafir ramai. Zaman Nabi Musa adanya mendiang Firaun. Zaman Nabi kita adanya Abu Lahab dengan Abu Jahal. Zaman kita ini adanya kuasa besar tu, kuasa besar ni. Tetapi ingat, Allah janji. Allah kata, aku jadikan kamu khalifatan. Khalif, penguasa atas muka bumi. Jadi kata ulama, ayat ini menjadi bisyarah kepada orang mukmin bahawa kita satu masa akan berkuasa untuk makmurkan bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi malangnya bila Allah Ta'ala bagi kuasa, umat Islam pula berkelahi. Orang Kelantan kata berkekah sama sendiri. Boleh je kuasa, selalu sombong. Masa tak ada kuasa, merengek sana, merengek sini. Boleh kuasa, tunjuk act, tunjuk meta, tunjuk something, tunjuk takabur. Ini masalah kita. Saya nak tunjuk contoh di Malaysia ni, kena marah orang. Kita tengok contoh apa yang berlaku di Afghanistan. Ramai juga pemuda-pemuda kita yang terbang ke Afghanistan untuk membantu lawan dengan popok komunis Soviet masa tu. Waktu itu kita masih lagi remaja. Mengikuti perkembangan dunia, seronok kita. Tiba-tiba bila benang, kelahi pula sama dia. Saya masih ingat lagi beberapa pertemuan. Masa tu Raja Fahad panggil ketua-ketua qadat Afghanistan, tanda tangan depan Kaabah supaya bersatu. Balah juga. Nak kata apa? Di negeri lain tuan-tuan tengok sendirilah. Apa boleh buat? Sepatutnya waktu inilah peluang kita. Letakkan kesatuan ummah di hadapan, kemudian kita laksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini tidak waktu lembek kita pegang kain orang, bila dah berada apa ni, dah kita rasa kuat, kita tendang kawan. Apa boleh buat? Jadi ayat ini menyatakan bahawa bisyarah lil mu'minin al-mukhlisin, satu masa kamu akan berkuasa untuk makmurkan bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ketiga, innallaha yumsikus samawat, Allah Ta'ala yang jaga, yang pegang langit dengan bumi supaya tidak hilang, tidak rusak. Sebab
Allah Ta'ala masih lagi meletakkan masa. Bumi ni akan berjalan mengikut ketetapan Allah Azza wa Jalla. Bintang berjalan di fi falakin yasbahun, dalam galaksi dia tak keluar-keluar. Bumi tu macam tu juga. Cuma sekali-sekala kena tsunami, kena gempa bumi. Kan? Kita tengok matahari dengan bulan bertukar silih berganti siang malam. Tetapi waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, bila tamat waktu dia, akan jadilah. Langit pecah, bulan dah tak naik dah. Bila berlakunya kiamat. Jadi sekarang ni waktu masih ada. Selagi mereka makhluk ni berjalan dalam jalan perjalanan, waktu itulah taubat, pintu taubat masih terbuka. Mari ayuh kita bertaubat, jangan tangguh-tangguh lagi. Baik, yang keempat, ya'idu zalimina ba'dhum illa ba'dhum ba'ila ghurra. Puak-puak zalim ni sama-sama dia mai orang panggil memperdayakan. Memperdayakan. Syaitan perdaya manusia. Manusia bos memperdayakan orang bawah. Orang bawah pula perdaya orang besar-besar. Kononnya kami ni lah. Kaminya apa? Kamilah orang yang setia kepada Tuhan. Masing-masing bawa lawan hukum Tuhan belaka. Nak kata apa? Jadi ayat ini tanda Tuhan. Al-hazaru min an yatamanna al-insan 'ala Allahil amani. Ayat ini memberi peringatan, jangan kamu berangan-angan saja dengan Allah Ta'ala. Aku nak jadi baik, nak jadi soleh, nak jadi juruh, kata orang Kelantan. Tapi tak ambil jalan juruh, jalan baik tidak. Nak jadi soleh, mari kita belajar. Belajar apa? Belajar Quran, belajar hadis, belajar apa yang disebut oleh para ulama Islam. Ni dah ada setengah orang dia yutan tak kena lorong. Yutan dah. Pergi ambil lorong salah pula. Daripada dulu lara, leka, lalai, sekular, liberal, pegau kona mari pula pergi ambil lorong yang salah, pergi ambil terjebak dengan ajaran-ajaran yang tak ikut sunnah pula. Sayang. Kalau dia yutan balik kepada jalan sunnah, dia selamat. Kata-kata hikmat daripada ulama salaf, as-sunnatu kasapinati Nuh. Sunnah itu diibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa naik, selamat. Siapa tak naik, tenggelam. Saya ni warak ni, kan? Bergayuk tasbih, tak cukup di lengan, di tengkok lagi gantung contohnya. Kita kata selagi tak ikut sunnah, tak usah tunjuk tasbih ke, tak usah tunjuk serban berapa lapis, tidak menjadi tanda. Yang tanda kita amalan kita. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah, maknanya itu dipanggil perdaya saja. Siapa dia tak ikut ajaran Allah, orang itu orang terpedaya, angan-angan saja. Sebab tu dia ada dua, cita-cita dengan angan-angan yang berbeza, tuan-tuan. Cita-cita bila kita buat satu benda, kita cita-cita. Kita ikut taat pada Allah, ikut Al-Quran, ikut sunnah, kita cita-cita kita apa dia? Nak pergi ke syurga. Betul lah. Tapi tak ada apa-apa pun, kita tak buat apa. Cita-cita nak jadi orang baik, orang syurga, itu dia panggil angan-angan. Beza di antara angan-angan dengan cita-cita. Biasanya ghurur, orang yang dipedaya ni banyak angan-angan, tak banyak cita-cita. Yang kelima, huwallazi ja'alakum. Baik, kita pindah kepada fawaid ilmiah pula. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Allah Ta'ala jadikan kamu pengganti, khalifah kepada orang dulu. Apakah hikmat? Hikmatnya fi tawarusil umam ba'dihha ba'dan. Umat ini akan satu generasi menyambung generasi yang lepas. Kalaulah tak ada generasi daripada zaman tu ada sampai hari ni, ada tempat kan nak duduk atas dunia ni? Ada tempat ke agak-agak? Ada tempat ada kita. Jadi Allah Ta'ala tukar shift. Saya kata Allah Ta'ala tukar shift. Orang ni hidup, orang ni mati. Orang ni mati, anak dia hidup pula, cucu dia pula naik. Kalau tidak, penuh dah dunia ni. Jadi dengan ada pertukaran begitu, maka dunia itu dimakmurkan oleh orang-orang yang baik, dan dunia ini dikhianati oleh orang-orang yang jahat. Namun silih berganti. Sekarang ni mereka berkuasa, lepas ni orang lain pula berkuasa. Begitulah keadaan. Allahumma li alaina khiyarana. Ya Allah, lantiklah ke atas kepada kami ini pemimpin-pemimpin yang baik-baik. Kata ulama, nak jadi pemimpin, nak dapat pemimpin yang baik, kita dulu kena jadi baik. Nak dapat anak, nak suruh anak jadi baik, mak ayah juga kena jadi baik. Ni dak ni. Suruh anak mengaji agama, dia sendiri maya apa dak, kita kata.
Semaya itu solat lah, tapi macam-macam perangai. Baik, kita pergi kepada yang keenam. Wala yazidul kafirina kufruhum illa maqta. Tidak menambahkan kekufuran itu kecuali menambahkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kaedah kata annal hukma al-mu'allaq ala wasfin. Hukum yang digantung, diikat dengan satu sifat, bertambahnya dengan bertambah sifat. Mana lagi kafir, lagi jahatmu dengan Allah Ta'ala. Kita ni, bagi orang beriman pula, lagi banyak kita ibadat, lagi banyak kita buat taqarrub ila Allah, lagi dekat kita dengan Allah. Apa amalan nak dekat dengan Allah? Allah kata yang pertama sekali, jaga fardu. Kemudian kamu lakukan yang sunat. Wala yazal abdi yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibba. Allah kata dalam hadis kursi, sentiasa hamba aku melakukan perkara yang sunat sehingga aku sayang kepada dia. Jadi ini sebalik. Maknanya lagi banyak kafir, lagi kuat, lagi berat kemurkaan Allah Ta'ala. Kita orang beriman pula, lagi banyak ibadat, lagi disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita cari jalan supaya Allah sayang kepada kita. Amin. Yang ketujuh, qauluhu ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardh. Tuhan kata, hey, tunjuk pada aku berhala yang kamu sembah tu, tok dewa yang kamu sembah, orang-orang yang kamu percaya ada kuasa tu, tunjuk apa yang dia buat. Syirik. Dalam bahasa tadabbur dia panggil quwwatul Quran fi uslubil munazarah. Quran ajar kepada kita gaya berdebat. Munazarah tu mana debat. Kita nak berhujah dengan puak kafir, ni cara dia. Jadi Allah Ta'ala suruh tanya. Allah Ta'ala cabar dalam ayat ini 3 perkara, tuan-tuan. Tengok, Allah Ta'ala cabar ayat ini 3 perkara. Yang pertama, maza khalaqu minal ardh. Dia buat apa atas muka bumi ini? Benda yang kamu sembah tu, dia buat apa atas muka bumi? Hal syaraku, adakah mereka juga ada kuasa di langit? Yang ketiga, adakah dia ada kitab perjanjian dengan Allah Ta'ala? 3 ni jawabnya tak jawab semua. Jadi uslub munazarah kita kena buat macam tu. Sebab itulah kalau orang duk percaya ke dewa, percaya ke benda ni, kita kata jangan duk percaya benda karut tu. Kuasa ni bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ni timbul ni sehari dua ni ramalan-ramalan. Ni kita kena beza, tuan-tuan, di antara ramalan kaji cuaca, meteorologi, yang dia tengok secara fizikal dengan radar, dengan alat dia tu. Dia tengok dengan alat dia. Angin daripada negeri ni dengan hujan yang begitu banyak akan menuju ke arah ini. Itu tak salah. Tapi kalau kata ahli falak meramalkan bahawa akan berlaku hujan banjir besar pada waktu sekian-sekian, kita kata itu jangan main-main. Itu ramalan rajman bil ghaib. Yang tengok bintang ni, kaji cuaca ni, dia tengok dengan alat dia, fizikal. Dia tak meramalkan benda tak ada. Pengalaman saya 2015, setelah berlaku banjir besar, kita masih lagi dalam seluk, tak habis lagi, tiba-tiba ada SMS disebarkan. SMS palsu, SMS maudhu' ni panggil ni. Dia sebar, akan berlaku banjir besar sekali ganda lagi daripada yang 2014. Sudah. Gelabah kita, tuan-tuan. Gelabah. Saya pun pergi tanya di pejabat kaji cuaca ni sebelah pondok kita ni. Sebelah pondok, jiran kita. Yang bekerja pun keluarga kita juga. Tanya, saya nak tahu ni SMS. Dia kata, apa SMS apa Ustaz? Percaya apa dengan SMS ni? Tak tahu di mana tempat mesyuarat, bila tarikh, siapa yang hadir. Ini ciri-ciri hadis palsu. Dia kata kami di kaji cuaca tak boleh ramal tahun depan apa berlaku. Tak boleh. Kita akan bagi ramalan bila tengok kepada pergerakan awan. Sebab itulah dia kadang-kadang berubah. Kita tengok dalam info banjir, berubah. Dia kata dia jangka hujan akan berlaku pada hari ni sampai besok. Tiba-tiba besok, dia update balik. Berlaku lagi sebab awan tu baru sampai. Itu benda yang fizikal boleh kita buat. Tapi nak ramalkan hujan dengan bomoh-bomoh, dengan tilik nasi, ini tak boleh. Itu kita kena beza benda tu. Jangan duduk sebar-sebar agak.
Orang duduk dalam seluk tak habis lagi, kita duduk sebar. 2 kali ganda lagi hujan. Jangan macam tu tuan-tuan. Ini dipanggil takhwifun nas. Dan dia panggil irjaf, mengganggu ketenteraman awam termasuk dalam ini juga. Pihak Suruhanjaya Komunikasi kena ambil juga tindakan kepada orang-orang macam ni sebab mencelarukan masyarakat. Jadi kita kena betul lah. Baik, kita pergi kepada faedah yang ke-8. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu. Jadi la'alla istifhamahum an ru'yati syuraka'ihim. Bila Allah Taala suruh tengok, mu tengok sekutu-sekutu yang kamu kata nak padankan, nak share dengan aku tu, apa yang dia ada kuasanya? Apa kuasa dia? Berkelip mata pun tidak. Jadi ayat ini sekaligus meremehkan, melemahkan, meruntuhkan pegangan orang kafir. Biar dia mikir, betul juga ni. Tapi masalah dia kona juga, dia takwil juga. Kami ini bukan Tuhan, ini hanya perantara je. Sebab tu kalau tengok dalam rumah merah tu, macam-macam ada gambar. Silap-silap gambar kita pun ada. Gambar Tok Guru ada dalam tu. Dia percaya kepada dewa-dewa karut macam tu. Jangan main. Jadi kita bagi dia, jangan. Jadi masyarakat Islam pun janganlah diajar percaya kepada wali tu penjaga dunia ni, jangan. Ini boleh mengundang benda yang berbahaya tuan-tuan. Nanti orang percaya kepada benda-benda gini boleh bawa kepada kesyirikan. Selain daripada khurafat, naik pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi kita kena ajarlah masyarakat kita dengan tauhid yang murni, jangan dicampur adukkan dengan pahaman-pahaman yang pelik-pelik. Tapi hak pelik tu lah orang suka. Hak pelik tu orang suka. Yang kita ajar yang betul, yang tak pelik ni, apa ustaz? Qala Allah, qala Rasul. Tu yang kerja dia. Kita nak kata-kata tu ayah yang kemah ni baru jadi betul. Baiklah. Yang ke-9, Allah Taala sebut ayat terakhir kita baca, innallaha yumsikus samawati wal ardh. Allah Taala kata, aku tahan langit ni tak pecah. Walaupun Tuhan memang nak marah. Dalam ayat tadilah, ayat surah Maryam tadi. Bila orang kata Tuhan ada anak, langit nak pecah, nak runtuh. Bumi bergoncang. Bukit-bukit nak hancur. Anda'au lirrahmani walada. Sebab dia kata Tuhan ada anak. Tapi Tuhan kata tak apalah. Aku yang bersifat haliman ghafura. Aku tahan kemurkaan. Mudah-mudahan kamu insaf, kamu beriman. Berapa ramai orang yang kafir. Orang Kelantan kata kafir lak-lak. Akhirnya menjadi pejuang Islam. Sebagaimana yang berlaku kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan lawan Nabi 20 tahun. Akhirnya jadi pembela Islam. Anak-anak dia khalifah Islam. Dia jadi bapa mertua Nabi. Ya Allah, banyak peluang yang Allah Ta'ala berikan. Peluang-peluang inilah semoga kita insaf, kita sedar, kita tinggalkan maksiat, tinggalkan mungkar, kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak mati habis orang dalam dunia ini. Yang terakhir yang ke-10, Allah kata innahu kana haliman ghafura. Allah Ta'ala tu lemah lembut, pengampun. Ulama tadabbur kata isbatul hikmah. Ayat ini nak mengisbatkan hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla li'annahu 'allala. Allah Ta'ala sebut sebab apa aku tak runtuhkan bumi, langit. Sebab apa aku tak goncangkan bumi. Kenapa aku tak hancurkan bukit-bukit walaupun mereka buat macam-macam, tuduh macam-macam kepada Allah. Bikauni zalika muqtada hilmihi wa maghfiratihi. Semata-mata duduk di bawah lemah lembut kasihan belas Allah Ta'ala dan keampunan dia kepada hamba dia yang bersalah, diberi peluang. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Kita ni hari ini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita diberi peluang oleh Allah kembali kepada Allah. Mari kita kembali mempelajari kitab Allah. Kita kembali mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersimpuh di hadapan Allah pagi, petang, siang, malam, menyatakan bahawa kita berhajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah layakkan kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.